Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bagi tingkatan 3. Okey. Baik, saya harap kamu semua dah download buku teks digital yang telah dimuat naik. Okey. Kemudian kamu perlu rujuk setiap kali kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan yang dijalankan. Rujukan kamu buku teks. Tolong bersedia dengan buku teks. Okey. Baik, satu lagi, kamu perlu sediakan satu buku latihan. Buku latihan kecil, buku yang pendek itu, sebagai buku latihan. Tulis latihan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey. Baik, sebelum tu saya perkenalkan, saya Cikgu Fairuz yang akan mengajar kamu untuk tahun ini. Okey. Baik, sedikit pengenalan berkaitan dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Kamu boleh lihat buku teks kamu. Okey, kita nak lihat kandungan. Apa kandungan yang akan kita belajar untuk tingkatan 3 yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dahulu. Kemudian baru kita akan lihat yang berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Okey. Baik. Bagi pendidikan jasmani terdapat 8 unit kesemuanya. Okey, unit yang pertama iaitu gimnastik asas. Okey, iaitu gimnasrada, gimnastik untuk semua. Itu unit yang pertama. Okey, kemudian unit yang kedua pergerakan berirama ataupun kita panggil sebagai tarian. Okey, antaranya adalah pergerakan kreatif, tarian zapin, tarian ngajak. Okey, itu bagi tingkatan 3. Okey, kemudian unit yang ketiga permainan kategori serangan. Okey. Terdapat 2 jenis permainan iaitu permainan bola keranjang dan juga permainan hoki. Okey, kemudian unit yang keempat iaitu permainan kategori jaring, iaitu permainan pingpong dan juga permainan tenis. Kemudian unit 5 permainan kategori memadang, okey, yang melibatkan padang, kawasan yang luas, iaitu permainan softball. Okey, kemudian unit 6 olahraga asas. Olahraga asas, kita akan mempelajari kemahiran asas tentang lari berpagar, okay, lompat kijang dan juga lempar cakera. Okay, kemudian unit 7 rekreasi dan kesenggangan. Kita akan lihat berkaitan dengan orienteering ataupun pandu arah. Kemudian permainan dodgeball. Kemudian permainan tradisional iaitu gelap cerah dan juga aci sip. Kita akan lihat nantilah bagaimana permainan ini dimainkan, permainan tradisional. Okey, baik. Kemudian unit yang ke-8 yang berkaitan dengan kecergasan fizikal berdasarkan kepada kesihatan. Okey, baik. Antara komponen yang terdapat di dalam kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan, yang pertama capacity aerobic, litar kardio. Ini akan dijalankan secara aktiviti-aktiviti yang melibatkan latihan-latihan kardio. Okey, baik. Kemudian kelenturan, bantu kulentur, kekuatan otot, kuat dan segak, daya tahan otot, cabaran litar, komposisi badan, lemak lemak, iaitu berkaitan dengan komposisi lemak badan yang ada dalam tubuh kita.
Kemudian pentaksiran kecergasan ujian segak. Ini ujian segak semua orang kita tahu. Semua orang kita tahu. Kemudian kita nak lihat apa yang akan kita belajar dalam pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan ni dia ringkas, mudah dan sedikit saja unit dia. Ada 3. Unit yang pertama iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, ataupun kita panggil sebagai peers. Okey, di bawah unit 1 ini dipecahkan kepada beberapa subtopik dia. Yang pertama yang berkaitan dengan kesihatan diri dan reproduktif. Okey, kemudian yang kedua penyalahgunaan bahan. Yang ketiga pengurusan mental dan emosi. Okey, kemudian yang berkaitan dengan kekeluargaan, perhubungan, penyakit dan juga keselamatan. Okey. Kemudian unit yang kedua kita akan lihat berkaitan dengan pemakanan. Okey, tentang pemakanan. Kemudian yang unit yang ketiga yang berkaitan dengan pertolongan cemas. Di bawahnya RICE, rice. Kalau kita sebut rice ni biasa seperti makan nasi. Tapi dia bukan nasi. R itu ada untuk stand untuk perkataan yang tertentu. Kita akan lihat nanti apabila sampai kepada topik tersebut. Okey. Baik. Untuk hari ini kita nak teruskan dengan pendidikan jasmani untuk minggu yang pertama. Kita akan berselang-seli. Minggu yang pertama kita akan buat pendidikan jasmani. Kemudian minggu yang kedua pendidikan kesihatan. Kemudian minggu yang ketiga kita akan kembali kepada pendidikan jasmani. Minggu yang keempat kepada pendidikan kesihatan dan seterusnya sehinggalah kita tamatkan pembelajaran. Okey. Baik, untuk hari ini kita nak lihat yang berkaitan dengan gimnastik asas. Okey, apa yang dikatakan sebagai gimnastik? Apa itu gimnastik kalau kamu tahu? Okey. Okey, baik, kita akan lihat. Standard kandungan, apa yang akan kita belajar dalam unit yang pertama? Okey, rangkaian kemahiran gimnastik asas dalam gimnas rada. Okey. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa melakukan rangkaian kemahiran-kemahiran asas dalam gimnas rada. Okey, kemudian menunjukkan keyakinan dan juga tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti dan membentuk kumpulan dan kerjasama dalam kumpulan. Ini lebih kepada aktiviti yang kebiasaannya kita jalankan di sekolah secara berkumpulan, memerlukan aktiviti fizikal. Okey, akibat daripada kekangan ini kita melakukan pembelajaran secara online. Okey, so kita akan lihat pembelajaran secara teorinya dahulu. Okey, saya akan tunjukkan beberapa video yang berkaitan dengan tajuk yang akan kita buat untuk hari ini. Okey. Baik. Pengenalan gimnas rada. Apa itu gimnas rada? Okey, ia adalah satu persembahan secara berkumpulan mengikut rentak muzik yang dimainkan. Tetapi ia akan melibatkan beberapa kemahiran gimnastik dan juga tarian serta pergerakan. Tujuannya adalah untuk hiburan. Sambil kita melakukan pergerakan, kita akan dapat menggerakkan tubuh badan kita untuk kesihatan dan juga kita dapat hiburkan hati kita. Okey. Baik, kemudian persembahan gimnas rada ini menyediakan peluang bagi peserta dalam pelbagai peringkat umur, tahap kemahiran, kebolehan dan juga disiplin untuk menunjukkan bakat, kreativiti dan imajinasi mereka. Okey, selain itu juga ada juga alatan-alatan yang tertentu yang boleh digunakan bagi memantapkan lagi ataupun menarikkan, memberi persembahan itu lebih menarik dan lebih seronok, lebih enjoy.
Okay, kemudian setiap individu akan memainkan peranan yang penting dalam menjayakan persembahan secara berkumpulan. Okey, komunikasi dan kerjasama ini adalah satu aspek yang paling penting dalam melaksanakan gimnas rada. Dia memerlukan komunikasi dan juga kerjasama yang baik, persefahaman dalam melakukan rutin-rutin yang terdapat dalam gimnas rada. Okey, apa yang dikatakan sebagai gimnas rada? Okey, perkataan gimnas rada ini adalah satu perkataan gimnastik, iaitu istilah antarabangsa untuk semua sukan yang berhubungan dengan acara gimnastik. Okey, estrada mula bermaksud panggung ataupun strada bermaksud jalan dalam bahasa Belanda. Okey, kita akan lihat contoh-contoh video gimnas rada. Okey, saya akan tunjukkan sekejap. Okey, baik, kita lihat contoh video bagi gimnas rada.
Okey, baik. Itu adalah contoh aktiviti ataupun gimnas rada yang dilakukan. Okey. Baik, kita kembali kepada buku teks. Lihat kepada buku teks masing-masing. Baik, untuk peringkat sekolah untuk tingkatan 3 terdapat beberapa pergerakan asas gimnas rada yang boleh dilakukan oleh kamu, oleh kita lah di sekolah nanti, jika dapat kita laksanakan di sekolah. Okey, gimnas rada terdiri daripada beberapa rangkaian kemahiran gerak edar, imbangan putaran dan juga hambur secara berkumpulan. Okey, dia akan ada susunan dia, susun atur rangkaian pergerakan yang boleh dilakukan ikut kepada kreativiti dan kesesuaian masing-masing. Okey, baik, yang pertama gerak edar. Okey, gerak edar ini adalah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan pergerakan lokomotor. Apa-apa jenis pergerakan yang melakukan pergerakan. Okey, contohnya seperti merangkak. Okey, kamu akan merangkak dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Kemudian kamu juga boleh melakukan langkah silang. Okey, kamu akan silangkan kaki dengan melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian larian berskip. Okey, kamu akan lari dan akan melompat sebelah kaki seperti kangaroo dan sebagainya. Okey, ikut kepada kesesuaian. Okey, baik, itu yang pertama, gerak edar. Okey, gerak edar. Kemudian langkah yang kedua yang boleh dilakukan, contohnya seperti imbangan. Okey, ini adalah kedudukan secara statik. Kamu tak bergerak ke tempat yang lain. Kamu akan hanya berada di tempat yang sama dan melakukan aktiviti tersebut. Okey, baik, imbangan iaitu kebolehan untuk mengekalkan keseimbangan tubuh badan kita. Okey, apabila pusat graviti seseorang atau tapak sokongan diubah. Itu yang dimaksudkan dengan imbangan, iaitu bagaimana kita mengimbang diri kita supaya kita tidak jatuh apabila pusat graviti itu telah diubah. Sebagai contoh, imbangan skala. Kamu akan berdiri tegak, kemudian melakukan pergerakan sedikit dengan menunduk ke hadapan dan satu kaki diangkat. Okey, kemudian tangan dibuka seluas-luasnya. Dibuka seluas-luasnya. Itu adalah imbangan skala. Okey, kemudian imbangan bentuk piramid. Seperti yang berada di dalam gambar. Ini memerlukan kerjasama antara ahli-ahli kumpulan yang lain. Pergerakan ini agak mencabar. Kita perlu ada komunikasi yang baik dan juga kerjasama yang baik dengan rakan kita yang lain. Ikut kesesuaian. Okey, kalau badan yang lebih besar perlu berada di bahagian bawah. Jangan pula badan pelajar yang badan yang besar sedikit berada di atas. Kasihan pada pelajar yang berada di bawah. Okey, baik. Sekejap. Ini imbangan bentuk piramid. Okey, saya zoom sedikit sekejap. Okey, baik. Yang seterusnya, putaran, iaitu melakukan pergerakan pusingan pada sesuatu paksi badan, seperti paksi menegak dan juga mendatar.
iaitu kita panggil sebagai putaran roda, seperti roda yang berpusing, roda yang berputar. Okey, pergerakannya seperti inilah, step dia. Okey, kamu akan berdiri, bersedia, kemudian kamu akan melakukan putaran dengan bantuan rakan. Ini perlu bantuan rakan lah bagi yang tidak biasa melakukannya. Dia agak berisiko. Tolong berhati-hati jika melakukan aktiviti seperti ini. Okey, baik. Kemudian guling hadapan. Okey, kita akan melakukan satu pergerakan guling. Tadi seperti putaran roda banyak menggunakan tangan. Ini lebih kepada menggunakan belakang badan, belakang tengkuk badan, bahagian belakang badan. Kita akan lakukan gulingan. Okey, kemudian putaran menegak 360 darjah. Berdiri dengan sebelah kaki dan berputar sahaja, berpusing sahaja, seperti menari tu. Okey, baik. Kemudian hambur, melibatkan aktiviti yang menghasilkan anjakan badan yang cepat. Okey, anjakan tersebut boleh dilakukan dari kaki atau tangan ataupun kedua-duanya sekali. Okey, contohnya lombol kangkang. Kawan kamu akan bersedia seorang dan dalam keadaan tunduk, kemudian rakan dari belakang akan lari dan lompat melepasi rakan yang tunduk di bawah tadi. Ini perlu berhati-hati juga, kerana ia melibatkan lompatan ke atas belakang rakan. Okey, selain itu juga melakukan hambur atas alatan, menggunakan alatan. Tadi menggunakan rakan. Jika ada alatan yang lengkap, bolehlah kita menggunakan alatan tersebut sebagai ganti, sebagai ganti penggunaan rakan yang lain. Okey, baik. Aktiviti. So kita dah lihat dah semua 4 pergerakan: gerak edar, imbangan, putaran dan juga hambur. Okey, baik. So kalau kita berada di sekolah nanti, bolehlah kita gabungkan ke semua aktiviti ini, dan kita akan lengkapkan satu pergerakan yang lengkap lah. Contohnya gerak edar tadi yang pertama. Kita akan pilih salah satu pergerakan. Kamu akan bincang dalam kumpulan dan sebagainya. Lakukan pergerakan-pergerakan ini. Yang pertama gerak edar, kemudian imbangan, kemudian putaran dan juga hambur. Contohnya boleh dilihat di bawah ini. Gerak edar, contohnya diambil melakukan langkah silang dahulu. Okey, kemudian dia melakukan imbangan skala. Kemudian dia bergerak, dia melakukan pula putaran roda, seperti yang ada tadi di atas ni. Dan yang terakhir, dia melakukan hambur. So lengkaplah satu gimnas rada yang ringkas, yang basic untuk kita. Okey, kemudian ini aktiviti yang boleh dilakukan oleh kita semua jika kita berada di sekolah nanti. Okey, baik. Cabaran gimnas rada. Okey, berskip dan diikuti dengan imbangan skala sambil bermain dengan prop pom-pom. Okey, mereka akan cipta persembahan gimnas rada mengikut rentak muzik yang dimainkan. Sebagai contoh, Keranamu Malaysia, lagu Keranamu Malaysia. Pengetahuan tentang konsep pergerakan dapat membantu kita dalam mencipta rutin dalam satu permainan yang kreatif. Okey, mereka melakukan seperti ini. Melakukan imbangan skala sambil bermain dengan pom-pom, prop pom-pom. Kemudian yang kedua, hambur ke atas rakan dengan membongkok badan. Seperti yang tadi tu, kawan kamu akan bongkok, kamu akan lompat melepasi rakan yang membongkok tadi, dan bergilir-gilir, bertukar-tukar dengan rakan yang lain. Okey, kemudian melakukan putaran roda.
Okey. Kemudian daripada arah kiri ke kanan, kemudian ubah pula dari kanan ke kiri. Okey, kemudian melakukan imbangan bentuk piramid sebagai penutup persembahan. Okey. So ini adalah satu pusingan yang lengkap untuk kita melakukan satu aktiviti yang kita panggilkan sebagai Gimnas Radha. Kamu akan nampak lebih jelas jika kamu lakukan bersama rakan-rakan di dalam sekolah nanti. Okey. Baik, saya akan tunjukkan beberapa video lagi yang berkaitan dengan Gimnas Radha. Okey, baik. Ini satu video contoh Gimnas Radha yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah. Okey, daripada sekolah rendah Saint Teresa Tambunan Sabah. Okey, mereka melakukan pergerakan yang kreatif. Kita lihat bersama-sama. Okey, itu salah satu contoh Gimnas Radha yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah rendah. Okey, kelas. Yang seterusnya, saya nak beri sedikit latihan. Kamu gunakan buku latihan kecil kamu tu. Okey. Tuliskan latihan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dan buka muka surat ini, muka surat 9. Okey, kita nak buat sedikit latihan pengukuhan. Okey, soalan yang pertama, senaraikan kemahiran yang boleh dilakukan seperti yang dinyatakan di bawah. Okey, kamu rujuk balik pada teks yang kita bincangkan tadi. Yang pertama, gerak edar, kamu senaraikan. Kemahiran apa yang boleh dilakukan dalam gerakan seperti gerak edar. Okey, kemudian imbangan. Okey, kemudian putaran dan juga hambur. Senaraikan.
Okey, senaraikan kemahiran yang boleh dilakukan seperti yang 4 aspek tadi. Okey, kemudian soalan yang kedua, berdasarkan kemahiran di atas, kamu akan pilih kemahiran yang sesuai, okey, untuk dijadikan satu rangkaian pergerakan yang lengkap. Okey, kamu yang akan decide, tentukan sendiri apa kemahiran-kemahiran yang kamu rasa sesuai untuk dijadikan satu rangkaian pergerakan yang lengkap. Okey, kemudian kamu berikan justifikasi. Justifikasi ini adalah berikan sebab kenapa kamu memilih pergerakan-pergerakan ini. Okey, itu sahaja yang perlu kamu buat untuk kali ini. Senaraikan kemahiran, iaitu 4 kemahiran tadi: gerak edar, imbangan, putaran dan hambur. Kemudian daripada kemahiran-kemahiran ini kamu pilih yang kamu rasakan, kamu suka dan kamu rasakan sesuai untuk dijadikan satu pergerakan yang lengkap. Untuk pergerakan lengkap untuk gimnas rada lah, seperti yang kita lihat tadi. Kemudian kamu berikan sebab kenapa kamu memilih pergerakan-pergerakan ini. Okey. So kamu teruskan dengan latihan buat sekarang. Okey, jika ada apa-apa persoalan, kamu boleh typekan di bahagian komen di dalam Google Classroom. Saya akan bersedia di situ. Okey, terima kasih.